Selamat sejahtera kepada doktor. Kami daripada Nachos Story Enterprise akan membentangkan tentang perniagaan kami iaitu Nachos Cheese. Berikut merupakan pembentang bagi video ini yang juga merupakan ahli-ahli kepada Nachos Story Enterprise. Yang pertama ialah saya iaitu Nur Atira Farhana binti Jinin, nombor metik 285380, Siti Nur Farahin binti Zainifah 287314, Nur Amalina binti C. Abu Wahab 285780, Nur Azimah binti Rosman 286618, Nur Aryani binti Abidin 286066. Aida Adlina binti Azhar Azman 286638, Nur Atasha Mawarda binti Ahmad 287289, Nur Hazika binti Muhammad Saleh 295264, dan yang terakhir Nur Syafia Hanim bin Suhaimi 295229. Rancangan perniagaan ini adalah berkaitan dengan perniagaan Nachos Story. Nachos Story merupakan sebuah perniagaan yang menjual makanan ringan di Universiti Utara Malaysia. Nachos Story diasaskan pada 23 November 2022. Ini kerana produk kami tertumpu semata-mata kepada nachos yang dimakan begitu saja atau dicelup bersama cheese yang diberikan. Oleh itu, kami memilih untuk menamakan perniagaan kami Nachos Story. Kami memutuskan untuk memulakan perniagaan ini kerana para pelajar pada masa kini lebih menggemari makanan ringan dan boleh dimakan pada bila-bila masa sahaja, terutamanya sos keju yang turut membangkitkan rasa nachos tersebut. Hal ini dapat membantu kami menarik lebih ramai orang untuk membeli kerana rasanya yang sedap dan teksturnya yang rangup boleh menghilangkan stres apabila belajar. Di samping itu, keunikan produk kami yang kami jual dari segi kualiti bekas, bentuk dan pembungkusan. Hal ini dapat menarik lebih ramai minat pelanggan untuk membeli produk kami berbanding produk yang lain dan tidak mementingkan aspek tersebut. Kami akan bekerja keras untuk mempromosikan Nachos Story supaya pelanggan kami benar-benar berpuas hati apabila mereka memakannya. Selain itu, Nachos Story juga ialah bekas berisi nachos yang rangup dan sedap. Kami memilih satu jenis perisa nachos sahaja iaitu Nachos Cheese. Nachos Story ini dibuat menggunakan tortilla chip yang bermutu tinggi dan rangup serta kami juga menggunakan sos cheese yang berkualiti tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan produk kami tersedia ada bagi memaksimumkan kepuasan pelanggan yang ingin merasa Nachos Story yang mempunyai satu perisa sahaja, tetapi sangat memuaskan. Kami akan membeli nachos chip ini pada harga borong dan menjualnya mengikut harga pasaran. Nachos Story juga merupakan perniagaan perkongsian yang akan diperbadankan tidak lama lagi dengan modal sebanyak RM9,000, iaitu kutipan sebanyak RM1,000 per seorang dan dimiliki sepenuhnya oleh 9 orang. Pemiliknya ialah Nur Azimah binti Rosman, Nur Atasha Mawarda binti Ahmad, Nur Syafia Hanim binti Suhaimi, Nur Atirah Farhana binti Jinin, Aida Adlina binti Azhar Azman, Nur Aryani binti Abidin, Nur Amalina binti C. Abdul Wahab, Nur Hazirah binti Mak Saleh dan Siti Nur Farahin binti Zainifah. Aktiviti utama syarikat kami adalah untuk mempromosikan produk kami kepada pelanggan. Kami memutuskan untuk meluaskan pangkalan pelanggan kami di dalam kampus Universiti Utara Malaysia untuk memaksimumkan potensi pertumbuhan masa depan syarikat kami. Nachos Story menggunakan tip kumpulan sasaran dalam perancangan pemasaran dan trend pasaran terkini yang membolehkan permintaan untuk produk syarikat kami meningkat. Selain itu, setakat hari ini, syarikat kami telah menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai platform untuk mempromosikan dan menjual produk kami. Kami telah menguat-uatkan produk kami di dalam grup-grup WhatsApp, inasis, kursus dan juga kelas agar pelajar dapat mengetahui kewujudan produk kami. Pelanggan boleh mengetahui lebih lanjut tentang produk jualan kami dengan mesej yang kami keluarkan. Perniagaan ini beroperasi di dalam UEM dengan cara mempromosikan produk kami di setiap dewan penginapan pelajar termasuk di Bukit Kaci yang terletak kira-kira 3 km dari Universiti Utara Malaysia. Selepas pelanggan membuat pesanan, kami akan membuat penghantaran ke setiap inasis dengan mengenakan cas bayaran cash on delivery.
Selain itu, perniagaan kami juga terbuka kepada orang awam, contohnya pelanggan yang berada di luar negeri Kedah dan akan dihantar menggunakan perkhidmatan kurier seperti Pos Laju dan JNT Express. Tambahan pula, sebarang input pelanggan amat dihargai kerana ia dapat membantu kami menambah baik perkhidmatan kami pada masa hadapan. Seterusnya, dari segi operasi, plan ini menggambarkan keseluruhan proses kerja daripada proses tambahan sehingga penghantaran barang kepada pengguna melalui cash on delivery dan self pick-up juga diterima. Selanjutnya, jumlah hasil jualan sebanyak RM525 akan diberikan kepada setiap rakan kongsi, manakala selebihnya akan dikira sebagai untung bersih bagi perniagaan kami. Setelah melakukan urusan jual beli, kami akan mendapatkan maklum balas tentang kepuasan pelanggan mengenai produk kami. Justeru, memudahkan perniagaan kami untuk mengenal pasti kelemahan agar kami dapat membetulkan kelemahan tersebut pada masa akan datang agar dapat memanfaatkan Nachos Story pada masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amalina binti J. Abdul Wahab dengan nombor metrik 285780. Saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang perniagaan. Syarikat kami telah diberi nama sebagai Nachos Story. Idea ini tercetus hasil daripada perbincangan antara ahli-ahli perniagaan. Untuk pengetahuan semua, syarikat kami telah menjual kerepek yang disertakan dengan keju yang meleleh dan cair untuk menarik perhatian pelanggan. Syarikat Nachos Story memulakan perniagaan pada bulan Januari 2022. Syarikat Nachos Story mempunyai 9 orang ahli yang cekap dan bertauliah. Setiap ahli mempunyai jawatan dan tugas masing-masing untuk memastikan perniagaan berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Dengan adanya ahli yang lengkap dan ramai, perniagaan akan menjadi lebih senang untuk meraih keuntungan. Selain itu, setiap ahli juga telah mengeluarkan modal sebanyak RM1,000 seorang untuk memulakan perniagaan. Walaupun kami mengeluarkan modal yang dalam kuantiti yang kecil, akan tetapi kami berjaya meraih keuntungan yang sangat besar. Kami mendapatkan produk Nachos Cheese daripada pembekal melalui aplikasi Shopee, iaitu Ernayanti Slamet. Untuk sejarah dan status, kumpulan kami berjaya mencetuskan idea untuk memulakan perniagaan Nachos Cheese apabila salah seorang daripada kami membuat keputusan untuk membeli produk Nachos Cheese tersebut di laman sesawang iaitu Shopee untuk jadikan tester. Kami ingin memastikan sama ada produk Nachos Cheese tersebut memenuhi cita rasa peminat-peminat kerepek di luar sana ataupun tidak. Kami amat terkejut apabila mendapati rasanya sangat enak dan rangup. Kami tidak menafikan bahawa membuat keputusan untuk memulakan perniagaan ini amatlah sukar. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai pendapat daripada setiap ahli kumpulan menyebabkan kami keliru untuk membuat pilihan yang terbaik bagi memilih produk untuk dijual. Walau bagaimanapun, kami amat bertuah kerana setiap ahli kumpulan sangatlah bertanggungjawab dan menerima semua pendapat yang disuarakan. Selain itu, harga bagi sebalang Nachos Cheese juga amatlah berpatutan dan murah, iaitu RM15 sahaja untuk mereka yang tidak berpendapatan, terutamanya pelajar. Hal ini demikian kerana kami ingin memastikan setiap individu dapat merasakan keenakan dan kerangupan rasa Nachos Cheese kerana harganya sangat berpatutan. Dalam tempoh 2 bulan pertama perniagaan, kami telah berjaya menambat hati pelanggan sebanyak 35 orang. Kami akan menghantar produk kami dengan segera kepada pelanggan setelah selesai sesi pembayaran wang. Pelanggan dibenarkan untuk membayar secara fizikal atau secara atas talian. Buat masa sekarang, kami mendapat tindak balas yang positif daripada pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan telah menyatakan bahawa produk Nachos Cheese dapat memenuhi cita rasa mereka dengan harga yang berpatutan. Maklumat dan objektif syarikat Nachos Story. Maklumat syarikat Nachos Story adalah untuk memastikan syarikat Nachos Story terus berdaya saing dan maju dalam mengeluarkan produk inovasi baharu yang berkualiti supaya dapat meningkatkan imej dan nama syarikat Nachos Story dalam pasaran tempatan.
Yang kedua adalah memastikan syarikat Nacho Story mempunyai hubungan yang baik dengan pihak pengurusan, pekerja dan pelanggan. Yang ketiga, memastikan kebajikan, kesejahteraan dan keselamatan pekerja Nacho Story terjaga sepenuhnya. Yang keempat, meluaskan pemasaran produk Nacho Cheese di seluruh semenanjung Malaysia dan menembusi pasaran Sabah dan Sarawak. Manakala objektif perniagaan syarikat Nacho Story adalah untuk meluaskan pasaran melalui pemasaran secara dalam talian dan e-dagang. Syarikat Nacho Story akan melakukan promosi secara menyeluruh di media sosial seperti di Instagram, TikTok, Twitter dan Facebook dengan harapan dapat menarik orang ramai untuk membeli produk keluaran syarikat Nacho Story. Syarikat Nacho Story juga menetapkan harga jualan yang lebih rendah adalah untuk menguasai share pasaran dan sebaliknya syarikat Nacho Story menetapkan harga produk yang lebih tinggi adalah untuk memaksimumkan keuntungan syarikat. Seterusnya adalah misi dan strategi syarikat Nacho Story. Misi syarikat Nacho Story adalah ingin menjadikan perniagaan syarikat Nacho Story sebagai salah sebuah syarikat yang berpengaruh, popular dan berdaya saing di masa akan datang. Syarikat Nacho Story juga akan menyediakan produk inovasi baharu yang dapat memenuhi kepuasan dan permintaan pengguna untuk menembusi pasaran, sama ada pasaran tempatan atau pasaran antarabangsa. Strategi perniagaan Nacho Story adalah melalui strategi jangka pendek, syarikat Nacho Story akan memastikan pelanggan biasa menjadi pelanggan tetap yang akan sentiasa menyokong dan mengekalkan kesetiaan terhadap produk syarikat Nacho Story dengan memberikan jaminan produk kepada pelanggan. Yang kedua adalah syarikat Nacho Story juga akan memperluaskan lagi pasaran produk Nacho Cheese ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak secara atas talian seperti di Shopee dan Lazada. Bagi strategi jangka panjang syarikat Nacho Story, syarikat Nacho Story akan membuka beberapa cawangan baru di seluruh negeri di Malaysia atau di lokasi-lokasi yang strategik. Tahap kualiti produk perniagaan syarikat Nacho Story juga akan sentiasa ditingkatkan dari masa ke semasa. Dan yang terakhir, memastikan pesaing-pesaing tidak dapat menandingi syarikat Nacho Story dari pelbagai aspek dan kelebihan. Assalamualaikum dan hai, nama saya ialah Aida Adlina binti Azhar Azman dan nombor metrik saya ialah 286638. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan tentang struktur organisasi syarikat Nacho Story. Terdapat 9 jawatan dan setiap jawatan diwakili oleh seorang pekerja. Syarikat Nacho Story telah menyusun struktur organisasi bagi melicinkan lagi pengurusan syarikat kami. Yang pertama, Ketua Pegawai Eksekutif. Ketua Pegawai Eksekutif ialah individu yang paling penting dalam organisasi dan juga yang bertanggungjawab untuk merancang, mengatur, memimpin dan mengawal semua manusia, kewangan, fizikal dan semua maklumat dalam organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Beliau juga bertanggungjawab dalam memberi arahan kepada semua pekerja bawahannya di peringkat pertengahan dan bawahan serta memimpin dan memberi tunjuk ajar dalam menggunakan semua sumber untuk mencapai matlamat organisasi. Selain itu, beliau juga yang bertanggungjawab dalam menetapkan matlamat, objektif, strategi, pekerjaan dan lain-lain lagi yang akan dijalankan oleh pekerja dalam menjalankan perniagaan Nacho Cheese ini. Yang kedua, Penolong Ketua Pegawai Eksekutif. Penolong Ketua Pegawai Eksekutif adalah untuk menyokong Ketua Pegawai Eksekutif dalam operasi harian perniagaan ke arah mencapai matlamat organisasi perniagaan. Contohnya, Penolong Ketua Pegawai Eksekutif yang bertanggungjawab dalam memantau pekerja, mengurus aktiviti, mempromosikan Nachos, menganalisis trend pasaran semasa dan membantu Ketua Pegawai Eksekutif untuk mencapai objektif perniagaan.
dan secara tidak langsung adalah untuk memotivasikan pekerja untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, pengurus sumber manusia. Sumber manusia memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organisasi. Ini termasuk dalam pengambilan, pengurusan prestasi, pembelajaran dan lain-lain lagi. Pengurus sumber manusia menjalankan tanggungjawabnya dalam mengambil pekerja dalam pengambilan jawatan kosong. Selain itu, beliau juga bertanggungjawab dalam menjalankan tinjauan ke atas setiap pekerja dalam memastikan prestasi pekerja supaya lebih cekap dan sistematik dalam menjalankan tanggungjawab mereka agar dapat mencapai objektif syarikat. Dan yang keempat ialah pengurus pemasaran dan pembantu pemasaran. Pengurus pemasaran ialah satu disiplin organisasi yang memfokuskan kepada aplikasi praktikal orientasi pemasaran, teknik dan kaedah dalam perusahaan dan organisasi, pengurusan sumber dan aktiviti pemasaran yang akan dilakukan untuk menarik pelanggan. Pengurus ini juga yang akan bertanggungjawab dan berusaha mencari peluang pemasaran untuk memasarkan nachos cheese kepada pengguna melalui berbagai kaedah pengiklanan di media sosial seperti Facebook dan memastikan pelanggan berpuas hati dengan produk Nacho Story. Selain itu, pengurus ini juga merancang pelan strategi pemasaran dan promosi bagi menjamin perkhidmatan produk berjalan dengan lancar. Pembantu pemasaran pula bertanggungjawab bagi membantu pengurus pemasaran seperti menyunting promosi seperti poster atau ayat yang mampu menarik minat pelanggan dan juga membantu pengurus pemasaran untuk menambah baik strategi untuk memasarkan produk. Yang kelima, pengurus kewangan dan pembantu kewangan. Pengurus kewangan bertanggungjawab untuk membuat perancangan kewangan berdasarkan keperluan perniagaan untuk beroperasi yang akan digunakan oleh syarikat dalam segala aspek kewangan seperti melibatkan pembelian bekalan dan kawalan stok operasi, menyediakan bajet dan keperluan kewangan, mengenal pasti sumber kewangan serta mengawal kewangan perniagaan, menganalisis dan melaporkan prestasi kewangan. Pengurus ini juga yang bertanggungjawab memastikan setiap perancangan yang akan dibuat dapat memaksimumkan keuntungan perniagaan selain mengawal perbelanjaan agar dapat menjimatkan kos. Pembantu kewangan boleh membantu pengurus kewangan dalam mengurus kewangan. Antara perkara yang boleh dibuat oleh pembantu kewangan adalah merekodkan jual beli yang dibuat oleh pekerja setiap hari untuk melihat aliran tunai keluar masuk serta merekodkannya. Yang keenam, pengurus operasi dan pembantu operasi. Pengurus operasi bertanggungjawab dalam menguruskan perniagaan harian, menambah baik proses kerja dan memastikan pematuhan piawaian mengikut prosedur operasi standard SOP oleh setiap pekerja dalam organisasi. Selain itu, pengurus operasi juga perlu memastikan dan menyemak unit produk yang tersedia agar dapat memenuhi citarasa pelanggan. Pengurus ini juga bertanggungjawab menjaga dan menambah baik operasi pengeluaran produk nachos dengan mematuhi jadual yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiani binti Suhaimi dan nombor matrik saya adalah 295229. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang rancangan pemasaran dan operasi. Nachos cheese menjadi produk pilihan kumpulan kami untuk dijual. Hal ini kerana nachos cheese sangat digemari oleh orang ramai dan boleh dimakan oleh setiap individu tidak mengira peringkat umur dan lapisan masyarakat. Tambahan pula, setiap pembelian nachos cheese ini akan disertakan dengan satu bekas kecil sos keju yang menjadi kesukaan ramai pada masa kini. Seterusnya, perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat kami. Nachos Story menawarkan perkhidmatan penghantaran melalui Cash on Delivery (COD) yang akan dihantar terus ke hadapan rumah pelanggan. Penghantaran akan dibuat setiap hari mengikut waktu dan keselesaan pelanggan kami. Kami membuat perkhidmatan sebegini untuk membuka peluang kepada pelanggan yang tidak mempunyai perbankan atas talian tetapi ingin membeli produk kami. Seterusnya, bagi aplikasi produk kami. Bagi proses penghasilan nachos cheese ini, bahan-bahan asas yang digunakan adalah jagung kering ataupun cornmeal dan tepung. Seterusnya, bagaimana produk ini digunakan? Nachos cheese ini sangat sesuai dengan cita rasa semua lapisan masyarakat. Produk ini boleh dimakan di mana-mana sahaja tidak mengirau tempat dan waktu. Nachos cheese ini merupakan makanan ringan atau lebih dikenali sebagai snack yang sangat digemari oleh semua golongan tidak mengira peringkat umur.
Kebiasaannya, nachos cheese ini sering dimakan ketika menonton filem. Tambahan pula, nachos cheese ini boleh disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka masa 3 bulan untuk memastikan kualiti produk dalam keadaan yang baik. Kelebihan produk yang ditawarkan oleh perniagaan kami. Bagi kualiti, pembekal sangat menitik beratkan cara penyediaan nachos cheese ini bagi memenuhi cita rasa pelanggan. Bahan-bahan yang digunakan akan dijamin halal dan premium oleh pihak pembekal. Nachos Story juga akan memastikan produk yang dijual dapat memenuhi kehendak pelanggan kami kerana pelanggan menjadi keutamaan pihak kami. Bagi reka bentuk pula, bekas nachos cheese yang dipilih oleh pihak pembekal adalah bulat dan isi padu bekas tersebut adalah 1200 ml dan bersaiz M. Bekas ini diperbuat daripada plastik dan sangat ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aryani binti Abidin dan nombor matrik saya 286066. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang carta aliran operasi produk. Pertama sekali, setiap ahli akan membayar modal sebanyak RM1,000 kepada Atira mengikut carta aliran operasi yang dinyatakan di atas, yang akan mewakili nachos cheese dan bayaran modal akan dipindahkan kepada pengasas syarikat. Selepas itu, produk kami akan diiklankan di laman web dan di laman media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Pengguna akan membuat pembelian mereka menggunakan salah satu platform media sosial kami atau dengan menghubungi kami. Kami kemudiannya akan berbincang dengan pelanggan tentang tarikh penghantaran dan mengumpul maklumat mereka untuk penghantaran. Pengguna akan membayar kemudian sama ada secara tunai atau perbankan internet. Barangan itu kemudiannya akan dikumpul mengikut pesanan pelanggan dan kualiti yang diperiksa. Kami akan memeriksa kualiti barang-barang sebelum membungkusnya dengan plastik dan kemudian menghantarnya mengikut masa dan lokasi pengambilan yang telah dipersetujui dengan pelanggan. Akhir sekali, kami akan mengumpulkan pendapat mereka tentang penambahbaikan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbelanjaan operasi yang telah dibelanjakan oleh Nachos Story. Perbelanjaan operasi kami terbahagi kepada 3 bahagian iaitu kuantiti dan kos produk, perbelanjaan satu kali dan perbelanjaan bulanan. Pertama sekali, untuk kuantiti dan kos produk, kami telah mengeluarkan kos sebanyak RM101,000 untuk 10,100 produk nachos cheese yang berharga RM10 untuk satu unit. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang perbelanjaan satu kali. Pertama sekali, untuk perbelanjaan pendaftaran perniagaan atau perniagaan yuran lesen, setiap ahli akan membayar sebanyak RM5.56 dan berjumlah RM50 untuk 9 ahli. Komputer pula sebanyak RM2,000, telefon RM800 dan kos pemasaran atau promosi sebanyak RM500. Jumlah untuk perbelanjaan satu kali ini adalah RM3,350. Akhir sekali, untuk perbelanjaan bulanan terdiri daripada kos penghantaran, insurans, komisen dan lain-lain. Pertama sekali, bagi kos penghantaran iaitu perbelanjaan poslaju daripada pembekal berjumlah RM100 sebulan, insurans sebanyak RM120 sebulan. Seterusnya, untuk komisen yang terdiri daripada gaji iaitu RM400 untuk setiap ahli dan berjumlah sebanyak RM3,600 untuk 9 ahli. KWSP dan SOKSO pula sebanyak RM100 sebulan. Akhir sekali ialah lain-lain atau perbelanjaan internet sebanyak RM50 sebulan. Jumlah untuk perbelanjaan bulanan ini adalah RM3,970. Selamat petang kepada Doktor. Nama saya Nur Atira Farhana binti Jinin, nombor matrik 285380. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang 4.0 iaitu rancangan pemasaran. Sasaran pasaran yang telah ditetapkan oleh syarikat kami, Nachos Story, adalah seperti berikut. Yang pertama ialah kepada pelajar-pelajar di Universiti Utara Malaysia daripada semester 1 hinggalah semester 8. Pengunjung ataupun ibu bapa keluarga yang berkunjung ke VMall, pensyarah yang mengajar di Universiti Utara Malaysia, terutamanya pensyarah yang mengajar subjek ini iaitu BPME 1013. Bagi pesaing pula,
Ancaman ini adalah datangnya daripada pesaing-pesaing yang menjual produk yang hampir sama ataupun produk pengganti bagi produk yang kami jual, iaitu nachos cheese. Antara pesaing kami termasuklah Balado Nachos, Doritos dan sebagainya. Seterusnya, beralih kepada strategi pemasaran. Terdapat 4 strategi pemasaran yang telah digunakan oleh Nachos Story. Yang pertama ialah produk. Produk yang kami jual iaitu nachos cheese merupakan sejenis makanan yang terdiri daripada sejenis keropok yang rangup dan dipanggil nachos yang berperisa keju dan mempunyai sedikit rasa yang pedas. Selain itu, dengan setiap pembelian sebalang nachos cheese, setiap pelanggan juga dapat satu bekas kecil keju leleh yang pekat yang dapat menambahkan lagi rasa keju kepada pelanggan yang membeli produk kami ini. Strategi pemasaran yang kedua iaitu harga. Harga nachos cheese ialah RM15 bagi set sebalang keropok nachos dan juga dibekalkan dengan sebekas kecil keju cair. Harga ini telah mengambil kira semua kos pembuatan bagi produk kami dan harga ini adalah berbaloi dan agak murah yang juga adalah merupakan harga standard dalam lingkungan harga mampu milik bagi pelajar-pelajar UUM. Seterusnya ialah strategi pemasaran yang ketiga iaitu tempat. Syarikat kami, Nachos Story telah memilih V-Mall sebagai tempat untuk mempromosikan nachos cheese kami. Hal ini kerana V-Mall adalah tempat yang strategik dan merupakan lokasi yang sentiasa dikunjungi oleh pelajar UUM yang mana ini membuka peluang yang luas kepada perniagaan kami untuk mencari pelanggan-pelanggan yang baru. Selain itu, syarikat kami juga menyediakan perkhidmatan cash on delivery iaitu COD kepada pelanggan yang membeli produk kami melalui media sosial. Akhir sekali ialah strategi pemasaran yang terakhir iaitu promosi. Nachos Story iaitu syarikat kami telah melakukan pelbagai jenis promosi bagi mempromosikan dan memperkenalkan lagi produk kami nachos cheese kepada orang ramai, terutamanya kepada pelajar-pelajar di UUM. Antara promosi yang telah kami lakukan adalah seperti melalui penyebaran di media sosial seperti melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya ialah anggaran pendapatan selama setahun. Pada bulan Januari, jumlah yang diperlukan sebanyak RM3,000. Seterusnya, pada bulan Februari, sebanyak RM4,500. Seterusnya, pada bulan Mac, RM9,000. Pada bulan April, sebanyak RM12,000. Pada bulan Mei, sebanyak RM12,000. Dan pada bulan Jun, RM12,000. Seterusnya, bulan Julai, RM15,000. Bulan Ogos, RM15,000. Bulan September, RM15,000. Seterusnya, bulan Oktober, RM18,000. Bulan November, RM18,000. Dan akhir sekali pada bulan Disember, RM18,000 diperlukan untuk perniagaan ini. Oleh itu, keseluruhan jumlah anggaran pendapatan selama setahun yang diperlukan untuk perniagaan Nachos Story adalah sebanyak RM151,500. Seterusnya ialah anggaran perbelanjaan selama setahun yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan Nachos Story. Yang pertama, perbelanjaan gaji kepada pekerja iaitu sebanyak RM3,600. Seterusnya, kos penghantaran Nachos Story iaitu peniaga kepada pembeli iaitu sebanyak RM80,800. Yang ketiga, kos penghantaran Nachos Story iaitu pembekal kepada penjual iaitu sebanyak RM1,200. Yang terakhir, kos Nachos Story iaitu sebanyak RM280,500. Oleh itu, jumlah yang diperlukan untuk perbelanjaan selama tahun bagi menjalankan perniagaan Nachos Story adalah sebanyak RM366,100. Seterusnya ialah aliran tunai perniagaan Nachos Story. Jumlah penerimaan yang diterima oleh perniagaan selama setahun adalah sebanyak RM280,500 melalui jualan, modal usahawan,
dan pinjaman bank. Seterusnya ialah jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM256,290 iaitu melalui lesen perniagaan, belian, telefon, internet, komputer, promosi, gaji, KWSP dan SOKSO, insurans, angkutan masuk, angkutan keluar dan juga bayaran pinjaman balik bank. Akhir sekali ialah lebihan atau kurangan perniagaan Nachos Story bagi setahun adalah sebanyak RM24,210. Oleh itu, aliran tunai perniagaan Nachos Story selama setahun mempunyai lebihan iaitu sebanyak RM24,210. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya ialah Siti Nur Farahin binti Zainifah dan nombor matrik saya ialah 287314. Saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian perancangan kewangan bagi perniagaan Nachos Cheese. Okey, dapat dilihat 5.3 iaitu penyataan untung rugi bagi perniagaan Nachos Cheese. Seperti yang dipaparkan, untung kasar bagi perniagaan Nachos Cheese adalah sebanyak RM229,500 yang diperolehi daripada jumlah jualan sebanyak RM231,500 telah ditolak dengan kos barang dijual sebanyak RM2,000. Manakala jumlah perbelanjaan bagi perniagaan Nachos Cheese mencatatkan sebanyak RM258,490 hasil pertambahan daripada kos bagi lesen perniagaan, belian telefon internet, komputer, promosi, gaji pekerja KWSP dan SOKSO, insurans, angkutan masuk dan keluar, bayaran balik pinjaman serta belanja susut nilai bagi kenderaan dan komputer. Kemudian, untung bersih bagi perniagaan Nachos Cheese mencatatkan jumlah negatif iaitu sebanyak RM28,990 yang diperolehi setelah menolak jumlah untung bersih dengan jumlah perbelanjaan yang terkumpul. Walaupun perniagaan Nachos Cheese mencatatkan untung negatif bagi tahun 2022, namun ini tidak bermakna perniagaan akan memberhentikan operasinya pada tahun berikutnya. Hal ini dikatakan sedemikian kerana melalui penyataan untung rugi bagi tahun ini akan dapat kami gunakan sebagai rujukan bagi kami untuk membuat keputusan dan perancangan yang lebih strategik agar lebih berdaya saing pada masa seterusnya. Kemudian 5.4 iaitu keperluan kewangan. Jumlah keperluan kewangan yang diperlukan bagi perniagaan Nachos Cheese adalah sebanyak RM23,000. Melalui keperluan kewangan ini, kami dapat menguruskan perbelanjaan dan penggunaan kewangan kami dengan optimum tanpa sebarang pembaziran. Seterusnya 5.5 menunjukkan jadual pembiayaan projek. Dapat dilihat jumlah kos penjualan Nachos Story adalah sebanyak RM10,000, manakala pinjaman bank yang diperolehi bagi perniagaan Nachos Cheese adalah sebanyak RM14,000. Turut direkodkan jumlah modal yang diperolehi daripada usahawan iaitu sebanyak RM9,000, di mana setiap ahli melaburkan sebanyak RM1,000 setiap seorang. Melalui jadual pembiayaan projek ini, kami dapat menganalisis sumber pembiayaan yang diperolehi bagi membiayai pelaksanaan perniagaan Nachos Cheese, serta kami juga dapat merancang pembayaran balik pinjaman serta pembahagian keuntungan sesama ahli perniagaan. Dan bahagian terakhir bagi rancangan kewangan iaitu 5.6 yang memaparkan jadual bayaran balik pinjaman. Perniagaan Nachos Cheese membayar balik pinjaman dari bank sebanyak RM14,000 dalam tempoh 5 bulan beserta kadar faedah. Dapat disimpulkan melalui jadual ini, perniagaan Nachos Cheese berkemampuan untuk membayar balik pinjaman dari bank beserta kadar faedah tanpa sebarang penangguhan. Hal ini menunjukkan perniagaan Nachos Cheese mempunyai karakter yang berintegriti dan boleh dipercayai. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi perniagaan Nachos Cheese untuk memperolehi sebarang pinjaman daripada bank pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, Nachos Story mengandungi 9 orang ahli kumpulan yang menjalani perusahaan ini. Kami menjual nachos chip yang sudah ada iaitu Nachos Cheese. Kami menjual produk ini melalui atas talian iaitu media sosial. Pembeli mempunyai laluan untuk membeli produk kami melalui aplikasi WhatsApp.
Kami telah berjaya menjual kesemua produk kami dalam masa yang singkat kerana harganya yang murah, kualiti produk yang terbaik dan perkhidmatan yang cepat dan lancar. Banyak pembeli telah memberi penilaian yang terbaik kepada produk kami. Kesimpulannya, kesemua ahli kumpulan kami telah berjaya menyelesaikan pekerja khusus kami, iaitu perusahaan Nachos Cheese ini dengan efektif dan efisien. Kami sentiasa bertanggungjawab untuk menyiapkan tugasan bahagian masing-masing dan juga bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ahli kumpulan yang lain. Akhirnya, kami telah berjaya menyempurnakan tugasan ini dengan baik dan sempurna.